Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung untuk bahagian mencari isi padu. Jadi ada beberapa cara untuk kita ukur isi padu. Kalau kamu masih ingat minggu lalu, cikgu ada ajar ada 2 cara untuk mengira isi padu. Jadi minggu lalu cikgu sudah ajar ni, menggunakan kubus yang bersaiz seragam. Dan hari ini cikgu akan sambung ajar menggunakan rumus pula. So macam bila kamu kira luas, kamu ada rumus. Jadi untuk kira isi padu pun kamu juga ada rumus. Jadi untuk recap balik apa yang kita sudah pernah belajar minggu lalu, kalau kamu masih ingat, menggunakan kubus bersaiz seragam. Ini adalah cara kamu mengira isi padu menggunakan kubus yang bersaiz seragam. So kita ada 2 cara. So ni yang cikgu ajar minggu lalu. So kalau contohnya kamu ingin mencari isi padu kubus ataupun isi padu kotak ni, kamu boleh menggunakan isi padu yang bersaiz seragam. Maksudnya kamu boleh guna kotak-kotak kecil ni untuk mengira isi padu. Sebab kita tahu kotak kecil ni dia bersamaan dengan 1 cm dekat sini, 1 cm dekat sini dan juga 1 cm lagi dekat sini. So, kita ada 1, 2, 3 cm kan? So, cm 3. Lepas tu 1 darab dengan 1 berapa? 1 darab 1 darab 1, jawapan dia 1 kan? Jadi, satu kotak kecil ni bersamaan dengan 1 cm 3 ataupun 1 cm padu. Jadi kalau kita tahu sudah benda ni sebenarnya satu benda kecil ni 1 cm, 1 cm padu, 1 cm padu. Jadi senanglah kita untuk cari isi padu benda ni. Contohnya kita sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 5. Lepas tu kita kira semua ni, kita ada sebenarnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So kita ada 25. Dan kamu hanya perlu darab berapa tingkat yang ada dekat sini. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. So 25 dan dengan 25 kita dapatlah jawapan tersebut. So jawapan dia mesti dalam cm kuasa 3. Ataupun cm padu sebab satu kotak kecil ni 1 cm, 1 cm dan 1 cm. So kita ada berapa cm kita ada sini? 1, 2, 3. So dapatlah cm 3 dekat sini. Jadi itu adalah yang kita belajar minggu lalu. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Dan hari ini kita akan fokus pula yang kedua. Menggunakan rumus pula untuk mengira isi padu. So ini adalah rumus untuk mengira isi padu. Macam cikgu ada ajar, isi padu adalah besarnya sesuatu, suatu ruang atau bekas. Jadi bekas yang mempunyai ruang boleh diisi dengan objek. Dan cikgu ada ajar juga lebih besar objek tu, lebih besarlah isi padu. So contohnya macam cikgu ada gelas besar dengan gelas kecil. So ni mestilah isi padu dia sikit berbanding dengan ni isi padu dia banyak. Jadi lebih besar benda ataupun objek tersebut, lebih besar dia punya isi padu. Lebih banyak lagi air ataupun objek lain yang boleh diisi di dalam benda ni berbanding dengan objek ini. Jadi untuk rumus isi padu, untuk rumus isi padu kita boleh guna panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. So sini kita ada panjang, nama dia sini panjang, ni adalah lebar dan ni adalah bahagian tinggi. So sini adalah panjang. Lepas tu sini adalah bahagian lebar dan ni adalah bahagian tinggi. Jadi kamu kena hafal. Isi padu dia ada 3 benda yang dia kena darab.
iaitu panjang darab dengan lebar dan juga darab dengan tinggi. Okey, panjang darab dengan lebar dan juga darab dengan tinggi. Okey, so itu adalah formula ataupun rumus isi padu. Panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Okey, ada 3 benda. Jadi ini adalah contoh-contoh soalan. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan ada 3. Cikgu akan bagi. So ini adalah contoh-contoh soalan yang share dengan blog guru-guru. Okey, so ini adalah macam contohnya kalau kamu kena bagi latihan ataupun dalam peperiksaan. Okey, jadi mereka akan tanya kamu soalan macam ni. Bagaimanakah untuk mengukur isi padu kotak ni menggunakan rumus? Okey, menggunakan rumus. Bukannya menggunakan kotak yang kecil-kecil itu. Okey, bukannya menggunakan kotak yang kecil-kecil. Tapi dia suruh kita menggunakan rumus. Okey. Jadi kalau kamu tengok sini, kita ada 3 cm adalah untuk tinggi, and then kita ada 4 cm adalah untuk lebar, okay? Dan kita ada 5 mm adalah untuk panjang, ataupun kalau 5 mm ni sebenarnya dia bersamaan juga dengan 5 cm. So kita ada 5 cm adalah untuk panjang. Jadi kamu hanya perlu darab sahaja. Okay? Kamu hanya perlu darab sahaja. 5 darab 3 darab 4 dapatlah jawapan. Ataupun kalau dia ingin dalam meter ketiga, jadi kamu kena bahagilah saja. Okay? Bahagi dengan 10. Jadi kalau kamu tengok soalan macam ni, kamu hanya perlu darab dengan tinggi, lebar dan juga panjang. Dan kamu akan dapatlah jawapan isi padu kotak. Okay, isi padu kotak. Contoh lagi soalan yang lebih senang, lebih mudah, diminta dalam cm. Okay, so contoh, mereka ingin suruh kita, okay, dia suruh kita mencari isi padu. Okay, suruh kita mencari isi padu dalam soalan peperiksaan atau dalam latihan menggunakan rumus. So, rumus macam kalau kamu masih ingat lagi, isi padu, okay, bersamaan dengan panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. So, ni adalah panjang, ni adalah tinggi, okay, dan ni adalah lebar. Macam mana kamu mau hafal adalah paling mudah tinggi. Macam kalau kita lah tinggi macam ni, right? Bukannya kita baring dekat bawah. Bukan, salah. Jadi, tinggi macam tinggi manusia. Jadi, dia mesti menegak ke atas. Okay, and panjang paling mudah selalunya dia dekat bahagian bawah, yang paling bawah. Okay, jadi kalau dekat soalan macam ni, kita ada formula isi padu bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okay, panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kamu hanya perlu masukkan dekat dalam formula 4 cm darab dengan 4 darab dengan 4. Okay, macam ni kita ada panjang, kita ada lebar 4 cm dan juga tinggi 4 cm. Panjang, lebar dan juga tinggi. Dan kamu hanya perlu darab sahaja. Okay, 4 darab 4 darab 4, kamu dapatlah 64 cm padu ataupun 64 cm kuasa 3. Kenapa kuasa 3? Okay, kenapa kuasa 3? Sebab kita ada 3 cm. 1, 2, 3. Jadi dapatlah cm kuasa 3. Okay, so dapatlah jawapan 64 cm kuasa 3. Kamu hanya perlu ingat formula isi padu bersamaan dengan panjang darab lebar darab dengan tinggi. Jadi kita tengok soalan yang terakhir. Okay, kamu kena hafal isi padu sama dengan panjang. Okay, ni panjang darab dengan lebar, ni lebar dan juga darab dengan tinggi. Okay, so kamu hanya perlu darab sahaja 8 cm. Okay, panjang darab dengan lebar 2 cm darab dengan tinggi. Okay, tinggi 3 cm. So, dapatlah jawapan 48. Okay, apa unit dia? cm kuasa 3. Kenapa cm kuasa 3? Cikgu ada ajar. Kenapa? Sebab kita ada 1, 2, 3 cm. Jadi cm kuasa 3. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu kurang faham dengan formula ni, jadi kamu boleh
Korang boleh tanya cikgu, mungkin ataupun ulang balik video ni. Kalau dapat soalan, kamu boleh tanya cikgu seperti biasa.